Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Syazli Bahari dalam program Sembang Tak Habis, dan insya-Allah hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat menarik, iaitu penunggang agama. Dan hari ini kita bersama dengan tetamu yang sangat istimewa, daripada asalnya seorang beragama Buddha, kemudian kepada free thinker dan akhirnya memeluk Islam. Dan tapi sebelum bersama dengan beliau, program ini merupakan sebuah program tajaan MKM Ticketing Travel and Tours. Jadi insya-Allah pastinya untuk kupas tajuk ini kita menjemput seorang tetamu jemputan yang saya rasa sangat istimewa, yang kalau boleh saya buat sedikit trivia, kalau beliau tidak aktif di jalanan untuk memberikan dakwah, street dakwah, mungkin beliau hari ini merupakan pemain bola sepak, kerana beliau juga pernah terpilih di bawah pernah bermain untuk pemilihan Asia bola sepak pada tahun 2002 di bawah berumur 20 tahun. Jadi dahsyat kita punya panel pada hari ini. Jadi insya-Allah kita bersama dengan Bro Firdaus. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah terima kasih pertama sekali Sama. kerana sudi bersama dengan kami dalam podcast yang terbaru ni, podcast Alhamdulillah. sulung ni, Bro Sembang tak Firdaus. habis, Sembang tak Masya habis, Allah. podcast sulung, dan kita rasa tetamu yang sangat istimewa. Terima kasih banyak-banyak. Saya difahamkan jadual sangat padat, tapi berkesempatan untuk bersama dengan kami, berkongsi dengan kami, memberikan inspirasi. Kerana kita kalau nampak tentang perjuangan Bro Firdaus dalam menyebarkan dakwah ini, masya-Allah. Kita yang saya rasa saya Islam daripada lahir pun, kadang-kadang kita rasa macam saya belum cukup sumbangan seperti itu. Masya Allah. Terima kasih kerana terus memberikan inspirasi kepada kami. Alhamdulillah. Baik, sebagai mukadimah permulaan, kita nampak Bro Firdaus sangat aktif di dalam berdakwah. Ya. Jadi boleh tak Bro Firdaus kenalkan siapa sebenarnya Bro Firdaus, yang mana sebab dia ni kita tengok banyak sangatlah orang cakap soal agama, kadang-kadang tak kisah, baru-baru ni tengok masuk dalam ada di TikTok dengan golongan Hindu dan sebagainya, sangat berani ke depan. Siapa dia ni, belajar dekat mana? Kan mungkin ramai orang tak tahu Bro Firdaus uh, daripada seorang yang bukan Islam, beragama Buddha, kemudian pergi kepada free thinker, Ya, dan akhirnya memeluk Islam pada umur 18 tahun, iaitu pada tahun 2005, 10 Ogos 2005. Betulkah saya kalau salah? Tapi yang saya nampak kad begitulah. Jadi mungkin Bro Firdaus boleh sebagai mukadimah ceritakan kami sedikit tentang perjalanan menjadi Muslim. Silakan. Baik, terima kasih. Uh, baik, serba sedikit tentang diri saya. Nama yang diberi adalah Wong Wai Hong, dan setelah memeluk Islam pada 2005, 10 Ogos 2005, saya memilih nama Firdaus Wong Wai Hong tanpa bin Abdullah, dan sudah tentu tak ada binti Abdullah lah. Kan? Bukan memeluk Islam pada usia 18. Usia 18 tu saya menjadi free thinker. Okay. Cuma saya memeluk Islam pada usia 22. 22. Ya, jadi insya-Allah tahun depan adalah ulang tahun ke-20 lah. Masya Allah. Saya kembali ke fitrah begitu. Okey, kalau nak kata meniti perjalanan tu, dari segi pembelajaran tu, saya sekolah tadika di sekolah tadika Cina. Tadika Cina. Sebab saya membesar di kawasan yang agak kecinaan. Sebab tu saya masih Cina dan sukar nak berubah menjadi seorang Cina, dan tidak mungkin boleh berubah sebagai seorang Cina. Kalau saya tengok dalam ketika yang saya nampak yang jadi free thinker tu, iaitu yang masa berada di Sarawak tu, dibesarkan di Sarawak ke macam mana? Tak. Saya bukan membesar di Sarawak. Di Sarawak tu cuma saya berhijrah seketika di situ, dan di situ saya mengambil keputusan untuk memeluk Islam sebenarnya. Okey. Jadi kenapa saya penting untuk saya ceritakan tentang asal usul saya dari Jinjang? Kerana apa yang berlaku sekarang ni bukanlah semata-mata nak menangkis mereka, tak. Sebab realiti tidak akan diubah berdasarkan persepsi. Betul. Tetapi orang suka membuat persepsi. Betul. Saya suka highlight apa yang berlaku sejak saya kecil adalah saya membesar di Jinjang. Kerana di Jinjang itu adalah satu kawasan yang agak brutal. Kalau orang dengar Jinjang, dia takut. Ya, lagi-lagi kalau Cina daripada kawasan lain sekalipun, tak kisahlah, dia mungkin Cina daripada Auckland Road, dia mungkin Cina dari Klang dan sebagainya. Kalau dengar Jinjang ni, dia agak lain. Sebab Jinjang dia terkenal dengan gangsterism dia. Okey. Dan kalau mungkin pernah dengar nama Botak Chin, itu juga antara tempat Botak Chin dahulu. Kalau di situ memang gangsterism, tempat Pekan Cina. Dulu merupakan antara pekan Cina terbesar di Malaysia.
kan. Jadi membesar dengan suasana mak bapak saya Cina, sanak saudara Cina. Jadi banyak bergaul dengan orang Cina. Jadi mindset tu adalah juga mindset Cina, Faham, faham. kan. Ya. Jadi itu benda yang sangat penting. Dan walaupun saya tahu ada orang tidak suka apa yang saya cakap, tetapi hanya kerana mereka tak suka apa yang saya cakap tu, tidak menjadikan apa yang saya cakap tu adalah salah. Betul, betul, Mereka tak boleh menafikan hakikat bahawa saya masih Cina. betul. Saya pernah menjadi bukan Muslim. Oh. Jadi ada pemikiran begitu. Jadi pembesaran di jenjang, ya, saya sekolah di sekolah kebangsaan, kemudian juga sekolah menengah di sekolah kebangsaan juga, dan di situlah ketika sekolah rendah tu saya mula bermain bola sepak dan sebagainya. Minat tu datang tiba-tiba. Dia bukanlah sesuatu kata, oh sejak kecil lahir-lahir je dah tahu sepak bola. Tak. Saya boleh kata saya bukanlah seorang yang meminati bola sepak sehingga usia mungkin 7-8 tahun, ketika kalau zaman 90-an tu kami ada pendidikan jasmani kan, PJ kan. Subjek yang paling kita sukalah. Ya, betul. PJ, Masya Allah. Of course, seronok. kita tak sebut Masya Allah lah. Waktu tu kapil lagi kan. Tak payah nak belajar gitu. Oh, tak payah belajar kan. So betul. PJ. So PJ ni cikgu akan tanya, siapa nak main apa? Nak main apa? Budak-budak Melayu ramai. So kata main bola. Okey, main bola lah. Okay. Kita pun sepak. Shock pula sepak bola ni. Shock. Okay. So bila shock tu, beli bola plastik, bola getah tu, bola dulu bukan macam bola sekarang. Bola getah tu, tu kalau sepak tu sakit kan. Okay. So main sehingga ada minat, dan kemudian cikgu dapati ada bakat nak main. So okey, cikgu minta saya masuk untuk latihan dan sebagainya. Dari situ mula lebih aktif. Dan boleh dikatakan bila saya masuk darjah 1 tu, bahasa Melayu saya tu susahlah. Sebab saya sebab saya membesar dalam persekitaran Cina. Faham. Mungkin orang lihat dan orang judge, oh bahasa Melayu dia hari ni baguslah. Hari ni, tapi kena lihat pada ketika saya darjah 1, dari transisi daripada darjah tadika pergi ke darjah 1. Tadika adalah tadika Cina. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Cina. Okay. Kemudian masuk darjah 1. Okay. So macam mana tu nak bercakap? Betul. So Faham. nak tak nak, ala bisa tegal biasalah. Betul. So kita paksa mendengar, kita bolehlah faham sikit-sikit, tapi nak fasih sangat tu tak. Tapi takdirnya Bro Firdaus dihantar ke sekolah kebangsaan. Dia bukan takdir, tetapi takdir yang saya memaksakannya ke atas ibu bapa saya. Memang Bro Firdaus pilih untuk ke Mungkin orang tanya macam mana sebagai seorang kanak-kanak saya boleh pilih kan? Mana ada kebebasan nak memilih? Betul. Sebenarnya bukan. Dia sebenarnya ibu saya pun telah mendaftarkan saya ke sekolah jenis kebangsaan Cina. Okay. Sebab abang saya, kakak saya yang sulung, abang, kemudian saya. Kan? Mereka kedua-dua mereka belajar di sekolah Cina yang sama. Jadi sudah tentu mereka nak saya ikut jejak langkah mereka, dan mereka mak bapak saya sudah tentu nak saya belajar di sekolah Cina. Tapi qadar Allah, takdir Allah, suatu hari tu saya terdengar perbualan antara mak saya dengan kawan dia. Tiba-tiba mak saya tu tiba-tiba lah disebut, dia kata kan, wah anak awak daftar sekolah Cina. Okeylah. Tapi kalau sekolah Cina ni kadang-kadang agak rugilah. Kan. Ruginya sebab kalau contoh UPS, waktu tu saya tak tahu peperiksaan UPSR tu apa. So dia kata kalau UPSR ni diorang peperiksaan tak bagus dari darjah 6, lepas tu kalau ujian tu tak bagus, result tak bagus, dia akan kena pergi ke remove, tingkatan peralihan. Okay. Lepas tu disebut dia akan bazir setahun kat situ. Betul, lambat setahun, betul. Saya tak tahu apa remove, saya tak tahu apa tu UPSR, saya tak tahu. Yang saya dengar, yang saya faham dan ambil berat adalah perkataan membazir setahun tu. Okey. So saya keluarlah. Saya bagi tahu kepada mak saya kata, mak, saya tak nak pergi sekolah Cina. Waktu tu juga. Waktu tu juga saya keluar. Okey, baik. Saya ni agak rebellious. Okay. Dan saya agak outspoken. So jangan terkejut kalau saya hari ni outspoken, sebab dari kecil memang saya macam tu. Faham. Bukan kurang ajar. Ya, betul. Dia ada beza antara kurang ajar dengan outspoken. Betul. Outspoken tu kita berbeza tapi kita gunakan bahasa yang baik. Betul. Kan? Betul. Saya kata, no, mak saya tak nak pergi. Tak boleh. Awak kena pergi. Dah daftar. Saya kata, saya tak mau. Mak saya tanya lagi, kenapa tak nak pergi? Saya kata, sebab tadi aunty ada cakap yang kalau saya punya UPSR tak bagus, saya kena bazir setahun. Saya tak mau membazir setahun. Mak saya justified, dia kata, tak. Itu kalau tak bagus, belum tentu lagi awak belajar tak bagus. Okay. Kan? Baik. Tak apalah masuk. Saya kata, saya tak mau ambil risiko. Okey, baik. Budak 6 tahun, saya kata, saya tak mau ambil risiko. Dahsyat lah. Dia kata, tak boleh, dah daftar. Saya kata, saya tak nak pergi. Habis awak nak pergi mana? Saya nak pergi sekolah Melayu. Saya tak sebut sekolah kebangsaan. Okay. Saya kata, saya nak pergi sekolah Melayu. So, mak saya kata, tak boleh. Saya kata, kalau macam ni tak apalah mak. Awak je lah pergi.
Saya tak mau pergi. Okey. Saya cakap direct dengan mak saya, tak apalah mak, awak je lah pergi. Saya tak mau pergi. Okey. So akhirnya alhamdulillah, mak bapak saya akur, Setuju. setuju, mereka tukar saya daripada sekolah Cina tu pergi ke sekolah kebangsaan. Alhamdulillah. Dan di situlah mula, dan saya bergaul dengan semua bangsa Melayu, India, Cina kan. Di sekolah banyak kawan Melayu, bila keluar dari sekolah banyak kawan Cina lah. Kan, kawan-kawan Cina, jiran-jiran Cina kan. Cuma macam mana tu nak belajar bahasa Melayu waktu tu. Pada 90-an saya ada seorang kawan baik. Sampai hari ini pun masih kawan. Kiranya kami dah berkawan 30 lebih tahun lah. Masya-Allah. 30 lebih tahun. Dia lah, saya boleh katakan saya kredit dia lah di atas kefasihan bahasa Melayu tu. Di Dia atas cikgu minat lah. kepada, dia bukan cikgu. Okey. Bukan cikgu. Tak, maksudnya dia jadi cikgu kepada Bro Firdaus lah begitu. Secara indirect. Indirect. Secara Okey, indirect. Kenapa indirect? Sebab dia lah kenalkan saya kepada lagu-lagu Melayu. Okey. Sebab dulu saya tak reti nak membaca bahasa Cina. Ya, saya sekolah di sekolah kebangsaan, saya tak reti baca bahasa Cina. Jadi bila saya balik ke rumah, Okey. saya biasanya saya seorang-seorang. Jadi apa yang maksudnya Bro Firdaus boleh bercakap bahasa saya Cina? boleh bercakap Cina. Tapi tidak boleh kalau Saya boleh cakap dialek Cantonese, Hakka sikit-sikit, Hokkien sikit-sikit. Okey. Mandarin pada waktu itu tak sangat. Sebab di rumah saya tak banyak bercakap bahasa Mandarin. Baik. Dialek Mandarin. Jadi bila saya habis sekolah tu, saya balik rumah, saya biasa seorang-seorang dekat rumah. Sebab mak bapak saya kerja, kakak saya sekolah, abang saya sekolah. So saya seorang-seorang kat rumah. So bila saya seorang kat rumah, saya masih ingat kami ada radio. Radio dulu kaset lah kan. Ya, betul. Lepas tu jenama Aiwa. Sekarang dah tak ada. Aiwa. Okay. Sekarang dah tak ada. Okay. So bila balik tu, saya buka radio apa? Bukan radio Cina. Saya buka radio music. Radio musik. Saya buka radio music. So pembesaran saya tu, saya banyak mendengar lagu-lagu Melayu. Okay. Walaupun ketika saya zaman prasekolah, saya membesar di rumah pengasuh. Rumah pengasuh pula saya banyak dengar lagu-lagu Cina Hong Kong, Alan Tam, Jackie Chong, Hacken Lee, semua ni lah. So di situ bolehlah sedikit berbahasa, bolehlah nak nyanyi sikit dulu. So lepas tu dengar lagu Ekspedisi, lepas Aris Ariwatan, semua tu kan. So tahun 90-an. Tapi kawan saya ni, dia memperkenalkan saya dengan lagu koleksi Sari Amri. Okey, lagu-lagu Sari Amri. UK, Slam, yes. Aming Spring, kumpulan ni kan. So, tapi more kepada macam rock ke tak. Dia lebih kepada nak kata R&B, bukan dia R&B. ballad Dia macam ballad sikit, dia macam pop sikit betul, kan. Betul. So dari situ saya belajar dan saya suka best lah lagu dia. Kan, lagu di sana menanti, di sini menunggu. Waktu tu kita mana reti rupa-rupanya. Tapi bila dengar lirik tu macam best lah kan. Ada dua perempuan tapi di sana menanti, di sini menunggu kau kan. Tapi tak ke arah apa penyanyi pula. Walaupun membesar dengan, saya suka menyanyi. Saya boleh kata saya suka menyanyi dulu kan. Saya suka, tetapi itu yang membantu bahasa Melayu saya, membantu saya untuk berinteraksi. Faham. Tapi masih kekal kecinaan tu. Okey. Kecinaan tu masih kekal. Okay, baik, faham. Walaupun majoriti kawan-kawan saya adalah Melayu, tetapi kalau saya nak makan dengan menggunakan tangan pun jarang sekali. Sebab benda tu dia nampak seperti janggal dalam masyarakat Cina. Satu, saya sebut dalam konteks masyarakat Cina di Jinjiang pada waktu itu. Okey. Dia janggal. Dan satu lagi, kita akan kena pelih. Kenapa? Makan dengan tangan. Nak jadi Melayu ke? Okey. Tak. Pergi pakai sudu, pergi pakai chopstick. Okey. Kenapa nak pakai tangan? Nak jadi Melayu? Okey. Tak boleh. So dia ada konotasi tu. Betul. Kan? So kadang-kadang kalau Cina ni kalau nak pakai baju, kalau perasan lah kan. Cuba lihat. Saya tak mau kata Cina yang terlalu bandar. Kalau Cina sedikit pekan macam saya dulu. Okey. Kan? Nak pakai baju hijau kurang. Perasan tak kalau perasan? Tak apa perasan. Cina dia jarang pakai baju hijau. Okey. Sebab apa? Sebab bila pakai baju hijau tu, sebab dia kata hijau tu adalah favorite orang Melayu. Orang Melayu. Sebab tu ketupat hijau. Faham? Duit raya hijau. So apa-apa yang pasal Melayu ni kita cuba jarakkan. Okey. Mungkin Boleh Firdaus boleh cerita ada sebab tak kenapa yang ada agak diskriminasi begitu? Kenapa kalau yang pada waktu tu saya tak nampak benda tu sebagai satu diskriminasi sejujurnya. Okey. Pada waktu tu saya tak nampak dia sebagai satu diskriminasi. Saya nampak okey, mak bapak cakap dan kita pun masih budak-budak. So cuma kita budaya kot, memperjuangkan budaya, adat kita. Ya, sebab kita juga kat sekolah dah biasa dengan satu stereotip. Kalau Cina, kalau Melayu, Islam.
Cina, Buddha. Okey. India, Hindu. Melayu meninggal. India mati. Cina? Mampus. Cina mampus. Kan? So kita ada stereotip yang begitu kan. Ya, betul. So kita rasa dan kena faham dalam konteks 90-an, benda tu bila kita kata kau Melayu, kau Melayu kau balik kampung lah, kau balik lah. Tak, you tak akan terasa. Okey, betul. Sebab apa? Kita faham kita sedang bergurau. Betul. Kita sedang bergurau. Betul. Okay? Kalau kawan Melayu cakap, Wei Hong, lu Cina balik Tongsan lah. Kita, awak balik Jinjang lah. Apa susah kan? Kan? Lu India balik estate lah. Okey je. Okey. Kita okey. Ya. Tak ada hal pun. Satu air minuman ringan pun kami share semua. Lepas tu itu banyak kepada perkembangan untuk belajar bahasa Melayu lah kan. Bahasa Melayu secara langsung lah saya percaya. Kalau dari segi sudut agama Islam, tentang bagaimana detik permulaan mendekati Islam tu, sebab macam saya sebelum ni saya tengok apa Bro Firdaus daripada Buddha, apa yang menyebabkan rasa macam ada kelompangan dekat situ yang akhirnya Bro Firdaus pergi satu ke tempat menjadi free thinker, kemudian beralih menjadi seorang Muslim tu. Dia pada waktu itu dia bukan, saya nampak kelompangan, dan saya sehingga hari ini sejujurnya sebagai seorang Muslim saya masih berpendapat, saya masih kena dengar sampai habis lah. Kan? Kalau tidak nanti orang salah faham. Betul. Kan? Saya masih berpendapat bahawa agama Buddha ajarannya bagus. Okay. Nilainya bagus. Okey. Nanti saya akan terangkan. Nanti kalau saya luput, ingatkan Baik, saya. Okey, kalau tidak nanti orang salah faham. Wah, ni Betul. pluralisme. Betul. Menjemput seorang yang cakap tentang pluralisme, tapi kalau orang yang dah follow saya lama dah tahu saya bukan orang yang subscribe kepada kepercayaan pluralisme. Betul. Okey? Ya, betul. Jadi belajar bahas agama. Jujurnya lah kan, agama ni penting ke bagi saya pada waktu tu? Tak. Dari sekolah rendah sehingga ke sekolah menengah, sehingga habis sekolah menengah pun, what is religion? Mindset saya sama juga dengan kawan-kawan saya di persekitaran saya di Jinjang, di Kepong. Agama, apa tu agama? Yeah. Agama ni, orang Cina dia ada satu falsafah juga. Falsafah Sun Zhao Yao, Sun Zhao Mo. Apa tu? Cuba ulang. Tak ingat dah saya. Okey, maksudnya Sun Zhao Yao. Kamu percaya? Adalah. Sun Zhao Mo lo. Okay. Tak percaya tu tak adalah. Okay. Maksudnya subjektif. Dan satu lagi, falsafah Cina juga ada sebut tentang, okey, Yao Qin ma Yao San no, Mo Qin ya Mo San no. Maksudnya, ada duit Yao Qin, ada duit ada Tuhan lah. Okay. Tak ada duit tak ada Tuhan lah. Kan, nak sembah-sembah pun kena ada duit. Tu falsafah kan. So sejak kecil kami hanya diajar tentang sembayang. Disuruh sembayang. Kalau buat salah sembayang. Kalau buat salah sembayang. Okay. Kan. So buatlah. Tahu tak apa itu Buddhism? Jujurnya, saya pada waktu itu saya tahu saya Buddhis. Apa ajaran Buddhis? Tak tahu. Agama Buddha adalah buat baiklah. Buat baik. Buat baik. Faham kan? Buat baik. Itu je lah. So, ada tak pendedahan khusus tentang agama? Dan kita kena faham, walaupun ada tokong-tokong Cina juga, tempat-tempat kami juga ada buat kelas, tapi dia bukan kerap. Dan secara biasa juga, orang Cina dia jarang menghantar anak-anak mereka ke kelas agama. Sebab mereka lebih mementingkan pendidikan di sekolah, mereka lebih rela menghantar anak ke tuition, matematik, bahasa Melayu, bahasa English, sains dan sebagainya. Tapi untuk kelas agama tu sangat jarang lah. Bukan tak ada, tapi dia bukan suatu kebiasaan. So bagi saya, it is not something normal. Cuma ketika saya usia 11 tahun, datuk saya meninggal, datuk ayah kepada ayah saya meninggal. Jadi mereka ada buat upacara. Jadi bila mereka buat upacara tu, kanak-kanak 11 tahun, saya curious lah. Saya tanya, upacara ni untuk apa? Sebab apa yang diorang baca tu saya tak faham. Tak faham, tanya. Itu juga dia ajar oleh falsafah Cina. Okay? Jangan buat bila orang buat ataupun orang suruh kamu buat. Kamu kena tahu kenapa kena buat. So saya tanyalah. Betul. Dia kata, ni upacara ni sebenarnya adalah untuk datuk pergi ke syurga. Okay. Tapi pada waktu yang sama, kami juga membakar kertas sembayang. Dan antara yang dibakar dalam kertas sembayang tu adalah duit neraka. Okay. Yang ni pergi ke syurga. Ini neraka. Yang mati seorang. Ni untuk siapa? Tak tahu.
Tanya lagi. Oh yang Mm-mm. ni untuk siapa? Oh yang ni kalau Datuk tak dapat pergi ke syurga, dia pergi ke neraka, dia boleh pakai ini duit. Dia boleh pakai duit ni. So saya fikir, hah? Bukankah selama ni kami diajar, kalau kamu buat baik, kamu pergi ke syurga, kamu buat jahat, pergi ke neraka. So sekarang ni, pergi syurga pun enjoy, pergi neraka pun enjoy. Saya kata mana boleh? Dia kata, kami pun tak tahu. Orang dah lama buat, kita ikut je lah. Saya kata mana boleh. Kita tak boleh buat sesuatu hanya sebab ikut-ikut. Kita kena tahu kenapa kena buat. Lalu mereka tinggikan suara. Bila mereka tinggikan suara tu, saya dah tak tanya dah. Takut nanti saya pula jadi arwah. Mm-mm. So tak tanyalah. Biar. Okay, faham. Tapi dengan mereka tinggikan suara tu, persoalan tu masih ada. Okey, tak apalah, tak penting sangat pun. Life goes on. Dan sebab status ekonomi pada waktu itu pun okey lah. Nak kata well to do tak, sebab kami sewa rumah. Sewa rumah pun dalam 200 sebulan, hanya ada 2 bilik. Bayangkan 2 bilik 5 orang tidur. Ini maksudnya dalam Sekolah rendah. sekolah rendah. Even sehingga saya sekolah menengah pun sama. Even saya sampai ke sekolah menengah pun masih duduk di rumah sewa yang sama. Maksudnya dari segi untuk tertarik dengan agama ni lebih kepada Bro Firdaus lebih banyak berfikirlah berbanding daripada ataupun terpengaruh sebab tengok kalau bahasa Melayu tadi sebab ada kawan yang memberikan semangat dan bagi panduan, tapi agama tak ke kerana ada penganut kenapa penganut ni bagus yang menyebabkan Tak juga sebab tak. sebab nak kata saya nampak je depan mata. Saya cuma saya sedikit rasional lah dalam aspek tu. Rasional tu adalah saya tak ada salahkan Islam sebab ada nampak kaum-kaum Melayu saya yang nakal, yang sebab jahat. agama dengan penganut adalah satu benda yang Saya waktu tu saya tak kisah benda tak tu kisah. saya tak bezakan macam tu. Okey. Sebab saya cuba jadi rasional. Walaupun saya masih remaja, masih kanak-kanak, saya cuba jadi rasional. Rasional saya adalah kalau aku nak salahkan Islam, pasal saya nampak ada orang Islam yang jahat di depan saya, kawan-kawan saya ni Melayu ni jahat depan saya. Okey. Ingat Cina tak jahat ke? Cina pun ada yang jahat. Habis aku nak salahkan Buddha. Betul. Tak adil kan? Ya, Lepas tu Hindu ada yang baik, ada yang tak baik. Habis saya nak salahkan Hindu. Tak adil. betul. So saya kata tak apalah, itu masalah peribadi. Itu masalah peribadi. Sebab tanggapan saya adalah okey, semua agama mengajar kebaikan. Itu tanggapan saya pada waktu itu. Kan? Jadi nak kata belajar tentang Islam tu tak, walaupun ketika sekolah menengah, selepas habis sekolah pun saya tak fikir sangat. Sebab agama bukan jadi keutamaan. Kena faham falsafah orang Cina ni, agama bukan jadi keutamaan. Agama ini dia hanya kebanyakannya, dia banyak dilakukan dan diamalkan apabila tiba musim-musim tertentu. Contoh Tahun Baru Cina, bila kuih bulan, lepas tu hantu lapar, lepas tu melawat Cheng Meng, kan? Lepas tu tentang Cap Gome, ataupun kita kata yang baru-baru ni telah berlangsung Jet Night Emperor birthday dan sebagainya. So ada, ataupun masa dia berkahwin, Bahawa agama nampak di ataupun situ. waktu dia meninggal. Agama tu baru ada. Tapi dari sudut prinsip agama tu, cuba kita tanya kepada masyarakat Cina, berapa ramai di antara mereka pernah membaca kitab agama mereka? Mungkin kita boleh buat survey. Betul. Kalau saya tak pernah baca. Hmm. Saya tak pernah baca. Saya hanya dengar orang kata tentang agama, saya tak pernah baca tentang apa agama kata melalui kitab dia. Tanyalah berapa ramai orang Cina yang ada kitab agama Buddha, Taoism, Confucianism, bukan kitab kuda, bukan kitab Tongseng. Tongseng tu adalah kitab menilik nasib. Oh, okey. Bukan. Saya kata tentang kitab Tao Te Ching, I Ching, okay? Kitab Tripitaka, Lotus Sutra. Ada tak? Tak, boleh tanya kepada mereka. So, benda tu adalah kita lebih mengutamakan kehidupan dunia. Okey. Kehidupan dunia. Sebab tu ada falsafah tu kan. Ada duit, ada Tuhan lah. Tak ada duit, tak ada Tuhan lah. So, agama bukan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan saya sejujurnya. Cuma, usia setelah habis SPM tu, saya jadi free thinker. Sebab saya rasa agama yang saya anuti itu bagus, cuma dia tak memberikan saya jawapan yang memuaskan hati saya. Dia tak menjawab beberapa persoalan yang penting dalam hidup saya. So, saya jadi free thinker. Tak kisahlah. Pada waktu itu, even though saya jadi free thinker sekalipun, ada ke hu-ha orang kata, kenapa you jadi free thinker? Tak. Dia macam ni ya. Ada beza tak bila kalau kita sebagai orang Islam, hari ini kita dengar kawan kita, na'udzubillah, kawan Muslim kita, dia kata, aku jadi free thinker. Apa akan berlaku? Tak ada apa.
Tak, orang Melayu apa reaksi dia? Betul macam tu. Kenapa kau jadi Fritian ke? Kenapa jadi macam Kita tu? cuba nak bantu dia kembali kepada Islam kan? Betul. Betul. Ah, Kalau contoh, kalau kita nampak kawan kita solat, kita nampak kawan kita tak solat, kita akan cuba ajak dia solat. Betul. Sebab kita rasa kita perlu membantu dia Tanggungjawab, untuk kembali kepada agama kan. Tapi kalau Cina, kawan dia tak sembahyang ke apa ke, ataupun kawan dia kata, "Weh, hari ni aku tak sembahyang lah. Aku tak ni." Tak ada. Benda-benda berkaitan dengan agama ni jarang dibincangkan dalam kehidupan. Dia lebih kepada personal. Dan sebab itu ada juga tabu kalau orang Cina ni dia tak suka sangat bercakap pasal agama. Okey, faham. Nanti dia kata awak ni tayul lah, awak ni kurafat lah, awak ni taksub sangat lah. Dia ada satu perkataan Maisun. Maisun. Maisun tu adalah awak ni terlalu taksub lah. Okey, Kan, baik. dengan agama lah. Maksudnya saya nampak Buddha memahami bahawa saya suka tadi konsep dia iaitu ada duit ada Tuhan. Lebih kurang begitulah konsep Itu dia. antara falsafah orang Antara Cina. falsafah Antara mereka. falsafah. Okey, baik. Saya rasa satu penerangan yang sangat jelas tentang sebuah perjalanan, dan saya nampak bagaimana saya perlu melebitkan rasa syukur bagaimana saya alhamdulillah berbanding dengan Bro Firdaus, saya nampak ada perjalanan yang agak berliku juga dalam tetapi dengan perjalanan itu juga menyebabkan tengoklah siapa Bro Firdaus hari ini. Saya rasa banyak lagi kupasan yang menarik yang kita nak kupas sebentar lagi, tapi sebelum itu apa kata kita rehat sebentar. Dan untuk pengetahuan pendengar bahawa program ini Sembang Tak Habis ini adalah merupakan program di bawah tajaan MKM Ticketing Travel and Tours. Kita jumpa selepas ini.